Zalfa sayang, kebanyakan ilmu agama di sini. Kalau kamu sudah berubah, Mama akan jemput Zalfa pulang. Jarfa sifatnya keras, suka melawan orang tua. Saya juga tak mau jika masa depan anak saya menjadi gelap. Belum sehari di sini sudah merampok. Kok nggak pakai hijab sih? Maaf, Anda siapa? Nama saya Zalfa. Ada saung asik loh. Kita mau job berdua. Assalamualaikum. Ini buat kamu. Hah? Tudung lagi? Ih, no way. Bagi santriwati yang tidak dapat mentaati peraturan, maka pihak pesantren ini akan memberikan hukuman. Maka ni aku bukan buli kau. Jaga mulut kamu, Zarfa. Dah, masuklah. Kau jangan sampai aku berkata dengan kau. Mana dia cakap aku sekarang? Kalau dia bikin ulah lagi, kamu tegasin aja dia. Kalau perlu kamu kerasin aja, ya. Tapi siapa sebenarnya Ibu Aminah, Abah? Aku dah tak percaya lagi dengan Tuhan yang kita sembah tu. Kalau kau menginginkan anak itu menggunakan hijab, menginginkan dia sholat, menginginkan anak itu untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, berikan dia sedikit ruang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan mereview sebuah filem yang bertajuk Zarfa. Filem ini adalah sebuah filem Islamik yang berunsurkan dakwah yang diarah oleh Ruli Wanisar dan ditayangkan di Pawagam pada 7 November 2019. Hal ini menyebabkan siapa sahaja yang menonton video ini akan menerima dan mendapat dan menerima dakwah yang ingin disampaikan dalam filem ini. Okey. Filem ini mengisahkan seorang wanita yang bernama Zarfa yang tinggal di Malaysia. Pada ketika itu, Zarfa masih belum menerima hidayah sehingga bapa tirinya dan ibunya menghantar Zarfa ke sebuah pondok di Jawa Barat, Indonesia. Kemudian Zarfa adalah seorang yang mempunyai rupa paras yang cantik dan penampilannya pula adalah sama seperti wanita di Malaysia. Pewatakan Zarfa adalah seorang yang kuat memberontak dan hidupnya dipenuhi dengan pelbagai masalah. Hal ini disebabkan Zarfa berasa kecewa disebabkan Zarfa telah ditinggalkan oleh ayah kandungnya iaitu Abdi. Kemudian ketika umurnya mencecah 1 tahun. Selepas itu, ibunya pula telah berkahwin bersama seorang lelaki yang mempunyai sifat tipu daya dengan ibunya. Hal ini menyebabkan Zarfa berasa marah dan sering bergaduh dengan ayah tirinya itu. Lalu, ayah tirinya telah menghantar Zarfa ke sebuah sekolah pondok di Jawa Barat, Indonesia disebabkan sikap Zarfa ni yang sering bergaduh dengan ayah tirinya. Di Malaysia, Zarfa banyak menghabiskan masa bersama kawannya dan banyak berhibur. Pada suatu hari, Zarfa melihat ayah tirinya curang bersama wanita lain. Hal ini menyebabkan Zarfa berasa marah terhadap ayah tirinya dan memarahi ayah tirinya. Oleh sebab demikian, ayah tirinya telah membawa Zarfa ni ke sebuah sekolah pondok di Jawa Barat, Indonesia. Ketika itu Zarfa tidak mengetahui bahawa dia akan dibawa ke sekolah pondok di Jawa Barat. Tetapi dia hanya mengetahui bahawa ibunya ingin balik ke kampung halaman dan meminta si Zarfa ni untuk menemani ibunya.
Hai. Setibanya Zarfa bersama ibunya tiba di sekolah pondok di Jawa Barat Indonesia itu, maka ibunya telah meninggalkan Zarfa ini semasa Zarfa sedang tidur di waktu malam. Hal ini menyebabkan ketika Zarfa terjaga di waktu pagi, maka Zarfa rasa marah kerana ibunya telah menipunya dan meninggalkannya di sekolah pondok di Jawa Barat itu. Pada pagi itu, Zarfa ni marah kepada sesiapa saja yang ada di situ, menyebabkan kekecauan di sekolah itu berlaku. Selepas beberapa hari Zarfa tinggal di sekolah pondok tersebut, maka pada suatu hari munculnya satu dialog yang menyatakan bahawa Zarfa ni tidak mempercayai Tuhan kerana Tuhan sebut, dia beranggapan bahawa Tuhan sebut tidak wujud kerana tidak dapat dilihat dan tidak membantunya ketika ia dalam kesusahan. Lalu seorang ustaz di sekolah pondok tersebut menyatakan telah menasihatinya bahawa dan menyatakan Allah SWT sentiasa ada dengan kita dengan memberikan contoh. Kita tidak dapat melihat otak dalam kepala kita, tapi otak ada dalam kepala kita. Dan begitu jugalah Allah SWT, iaitu kita tidak dapat melihat tetapi Allah sentiasa ada dengan kita. Allah tidak akan memberi masalah di luar batas kemampuan kita, Zarfa. Jangan guna nama Tuhan bila bercakap dengan aku. Aku dah tak percaya lagi dengan Tuhan yang kita sembah tu. Aminah, tolong jawab pertanyaan saya. Tolong kamu lihat kepala saya. Apa kamu melihat isi kepala saya? Maaf Ustadz, Aminah tidak bisa melihatnya. Lantas apa kamu anggap saya tidak punya pikiran? Tidak punya otak? Tidak Ustadz. Jangan terlalu rendah menganggap Allah, Zarfa. Yang aku dah buat, ya Allah. Istighfar Ustadz. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Lalu Zarfa menyesal atas perbuatan yang dilakukan. Sejak dari hari itu, Zarfa ingin berubah daripada hidup sebelumnya ke arah yang lebih baik, dengan memakai tudung, melaksanakan solat dan mula belajar mengaji. Penghujung filem ini, Zarfa telah pulang ke Malaysia semula dengan keadaan Zarfa yang telah kembali ke jalan yang benar, iaitu berlandaskan agama Islam. Berdasarkan review filem yang saya buat tadi, saya mendapati bahawa terdapatnya unsur tasawur yang terdapat dalam filem ini, iaitu yang pertama, unsur dakwah yang ingin diketengahkan dalam filem ini, iaitu menunjukkan seorang wanita yang jauh daripada petunjuk Allah telah kembali ke jalan yang benar dengan mendapat hidayah daripada Allah apabila wanita tersebut berada di sekolah pondok. Yang kedua, menunjukkan dalam filem ini bahawa Allah SWT adalah ada dengan kita ketika kita dalam keadaan susah walaupun dalam keadaan senang. Oleh itu, kita perlulah percaya terhadap pertolongan daripada Allah SWT kerana Allah SWT akan menolong hamba-hambanya apabila hambanya meminta pertolongan daripadanya. Okey. Itu saja review filem yang saya dapat kongsikan.
Semoga review filem ni dapat review filem Zarfah ini dapat memberikan manfaat kepada sesiapa sahaja yang menonton video ini. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.